Selamat datang. Video ini merupakan pengenalan ke arah perubahan gaya hidup sebagai sebahagian daripada proses pemulihan jantung. Hello Encik Lim, apa khabar anda sejak anda keluar hospital? Selamat pagi Joy, saya baik. Tetapi saya ingin mengetahui lebih lanjut mengenai serangan jantung saya dan cara untuk mengelakkannya daripada berlaku lagi. Sudah tentu Encik Lim. Itulah sebabnya anda terdaftar dalam program pemulihan jantung kami. Hari ini, kita akan belajar tentang cara jantung anda berfungsi, mengapakah sesetengah orang mengalami serangan jantung dan faktor risiko yang boleh anda ubah untuk mengelakkan serangan jantung sekali lagi. Mari kita mula. Penyakit jantung iskemia atau penyakit jantung koronari merupakan penyebab kematian ketiga terbesar di Singapura. Oleh sebab inilah ia penting untuk memperhatikan kesihatan jantung kita. Sekarang, mari kita pelajari tentang jantung dan apa yang dilakukannya. Jantung merupakan otot yang mengepam darah ke seluruh badan dan arteri koronari membekalkan darah ke otot jantung. Arteri-arteri ini mengalir di atas permukaan jantung dan membekalkan darah yang penuh dengan oksigen dan nutrien. Penyakit jantung koronari berlaku apabila arteri menjadi sempit atau tersumbat disebabkan oleh aterosklerosis. Aterosklerosis merupakan pengumpulan plak atau penyumbatan di dalam arteri lalu mengakibatkan pengurangan aliran darah dan oksigen ke otot jantung. Serangan jantung merujuk kepada kerosakan kekal otot jantung kerana kekurangan aliran darah ke jantung. Ia berlaku apabila arteri koronari tersumbat secara ketara, sama ada disebabkan oleh penyumbatan arteri kronik dari masa ke masa sebelum ini atau disebabkan pecahan plak serta pembentukan gumpulan darah. Bagaimanakah saya tahu sama ada saya mengalami serangan jantung? Simptom serangan jantung mungkin berbeza dari orang ke orang. Simptom yang paling lazim ialah sakit dada dan sakit rahang atau lengan, sesak nafas, berpeluh sejuk, palpitasi atau berdebar-debar atau pening. Sekiranya salah satu daripada simptom ini berlanjutan lebih daripada 15 minit, anda perlu hubungi 995. Jangan panggil teksi atau kunjungi GP atau poliklinik terdekat anda. Sekiranya serangan jantung disahkan di hospital, anda akan menjalani prosedur kecemasan yang dipanggil angiografi koronari untuk mengesahkan penyumbatan arteri dan mengembalikan aliran dalam arteri melalui angioplasti dengan belon atau stenting. Namun begitu, dalam sesetengah kes di mana angioplasti tidak dapat dilakukan, seseorang mungkin memerlukan pembedahan pintas arteri koronari atau CABG. CABG dilakukan dengan mencantum saluran darah yang sihat yang diambil daripada dada, lengan atau kaki untuk mengalihkan darah di sekitar arteri yang tersumbat. Ini memperbaik aliran darah ke otot jantung anda. Sudah tentunya kita ingin mengelakkan prosedur ini seawal-awalnya. Walaupun tidak terdapat penyebab mutlak penyakit jantung koronari, terdapat faktor-faktor risiko yang boleh meningkatkan kemungkinan serangan jantung. Kumpulan pertama ialah faktor-faktor risiko yang tidak dapat diubah. Ini termasuk jantina lelaki, sudah berumur atau mempunyai sejarah keluarga penyakit jantung koronari. Penyelidikan juga menunjukkan bahawa keturunan daripada etnik India lebih cenderung untuk mempunyai penyakit jantung. Walaupun faktor-faktor ini tidak dapat diubah, pemahaman terhadapnya dapat memberi motivasi kepada anda untuk mengambil langkah berjaga-jaga awal untuk mengurangkan faktor risiko lain. Seterusnya, terdapat faktor-faktor risiko yang dapat diubah. Faktor-faktor ini boleh dipengaruhi melalui perubahan gaya hidup. Faktor pertama ialah merokok. Bahan kimia dalam asap rokok menyebabkan sel-sel yang melapik saluran darah menjadi bengkak dan meradang. Ini akan menyempitkan saluran darah dan juga mendorong aterosklerosis yang boleh menyebabkan serangan jantung. Untuk berhenti merokok,
Anda boleh cuba mengurangkan merokok secara beransur-ansur atau berhenti sepenuhnya. Rujukan ke program berhenti merokok juga tersedia ada. Berat badan berlebihan atau kegemukan meningkatkan risiko keseluruhan penyakit jantung koronari anda. Pastikan BMI dan lilitan pinggang anda berada dalam lingkungan yang sihat. Kolesterol dalam badan terdiri daripada kolesterol baik dan buruk. Kolesterol dihasilkan di hati anda. Ia juga boleh datang daripada pemakanan makanan laut dan daging. Kolesterol buruk mengumpulkan lemak di dinding saluran darah anda dan boleh menyebabkan penyakit jantung koronari, manakala kolesterol baik menghantarkan lemak ke hati untuk disingkirkan. Kurangkan makanan laut dan daging untuk memastikan bahawa kolesterol dan trigliserida anda berada dalam lingkungan yang disarankan. Tekanan darah tinggi dan diabetes menyebabkan kerengsaan saluran darah. Ini menyebabkan kerosakan pada dinding dan mendorong aterosklerosis yang boleh menyempitkan atau menyumbat arteri anda. Pastikan tekanan darah anda berada dalam lingkungan yang biasa dan jaga tahap glukosa darah. Stres berlebihan menghasilkan hormon yang dipanggil kortisol yang menjadikan darah lebih cenderung untuk membeku. Stres juga boleh menyebabkan anda membentuk tabiat buruk seperti merokok atau makan berlebihan untuk mengatasi stres. Faktor risiko yang terakhir ialah tahap kegiatan fizikal anda. Gaya hidup sedentari ataupun tidak aktif meningkatkan risiko penyakit jantung koronari, manakala gaya hidup aktif mengurangkan risiko. Oleh itu, ia penting untuk melakukan senaman secara tetap sekurang-kurangnya 3 hingga 5 kali dalam seminggu dengan tempoh 30 minit setiap sesi. Penyakit jantung koronari dapat diatasi dan ia penting untuk mengamalkan perubahan gaya hidup yang lebih sihat untuk mengurangkan faktor-faktor risiko yang boleh menyebabkan penyakit jantung koronari. Terima kasih Joy. Saya telah belajar banyak perkara tentang cara untuk mengamalkan gaya hidup yang sihat. Saya rasa saya akan memulakan dengan berjalan-jalan pada petang ini. Hari ini, kita telah belajar tentang bagaimana serangan jantung berlaku dan cara-cara penyakit jantung dapat diatasi dengan mengamalkan pilihan gaya hidup yang lebih sihat.